Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Faman yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima wa amidana min nurihi ya nur. Ya Rabbi salli ala nabiyyi musallima waj'al lana taufiqa dauman sahiba. Pertamanya terima kasih kepada pengerusi majlis. Setinggi-tinggi terima kasih kepada Jabatan Mufti Kerajaan Negeri Sembilan selaku penganjur utama program kita bersama Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, begitu juga Nahdlatul Ulama Malaysia dan semua NGO yang turut bertugas lumus bekerjasama untuk menjayakan program kita pada kali ini. Yang dimuliakan datuk-datuk, para alim ulama, asatizah, tuan-tuan guru, para hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. InsyaAllah dalam masa yang singkat ini ingin saya kongsikan tajuk yang ditaklifkan kepada saya berkenaan dengan amalan tasawuf dan tarikat, dalil daripada Al-Quran dan Sunnah. Ya. Saya ada sediakan slide, ya. Mungkin Rustia boleh pancarkan slide. Dan kita sudah mendengar daripada pembentang-pembentang sebelum ini, para masyayikh, para ulama yang telah menyampaikan banyak mutiara-mutiara yang tuan-tuan telah dengar daripada pagi, daripada malam tadi sehinggalah ke hari ini. Namun saya ini hanya khadim sahaja, khadim. Jadi saya punya pembentangan ini semata-mata dari aspek dalil, amalan tasawuf dan tarekat berkaitan dengan daripada Al-Quran dan Sunnah, yang mana ada sesetengah pihak yang cuba untuk menolak disiplin tasawuf ini dengan merujukkan asal disiplin tasawuf ini bukan daripada Islam, dan ini bukannya ditulis di peringkat surat khabar ataupun ditulis di media-media sosial, tetapi sampai ke peringkat universiti, sampai ke peringkat universiti, tesis-tesis PhD yang dihasilkan di setengah universiti, sampai ke level akademik. Kefahaman itu cuba diketengahkan kepada masyarakat, nak mengatakan tasawuf ini sebenarnya bukan daripada Islam. Jadi kita selaku seorang yang mendalami, tidaklah begitu mendalami, saya belajar sedikit-sedikit ketika di Al-Azhar. Sesiapa yang belajar di Al-Azhar tidak boleh tidak dia akan belajar subjek tasawuf. Subjek tasawuf ini adalah salah satu daripada subjek yang mesti diambil oleh sesiapa yang belajar di Al-Azhar di Mesir. Dan di sana kita selain secara sistematik, secara normal
Ada juga kita belajar secara informal dengan masyaikh di luar daripada universiti, daripada Al-Azhar, ya, kita berdamping dengan mereka, ya. Jadi kita melihat bahawa tasawuf ini tidak mungkin, ya, datang daripada pengaruh luar, tidak mungkin datang daripada ajaran-ajaran bukan Islam. Ada yang mengatakan, ya, Tuhan yang datang itu mengatakan daripada Kristian, pengaruh daripada Kristian, padri Kristian, ataupun pengaruh daripada sami-sami Hindu, Buddha dan sebagainya. Padahal apabila kita belajar, ya, disiplin tasawuf itu, kita melihat ianya adalah intipati Islam itu sendiri. Teras bagi agama Islam itu sendiri adalah tasawuf, ya. Tidak diambil daripada mana-mana, bukan pengaruh mana-mana, tetapi ianya adalah datang daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah. Jadi itu yang ingin saya kongsikan, perbincangan yang akan saya ketengahkan pada petang yang berbahagia ini, ya, yang mana antara perkara yang paling penting menurut Syekh kami, almarhum Profesor Dr. Judah Abdul Yazid Al-Mahdi, ya, beliau seorang ulama Al-Azhar, ya, telah wafat dan banyak menulis kitab-kitab dan karya-karya yang sangat berharga. Walaupun beliau bidang tafsir, ya, dan juga disebut sebagai Syekhul Mufassirin, Syekh ahli tafsir, beliau juga adalah Syekh At-Tariqah, ya, Syekh tarikat. Dan beliau melihat perkara ini penting sebut, ya, bahawa nak menentukan, ya, sumber asal tasawuf ini, bahawa ia sebenarnya datang daripada Al-Quran dan As-Sunnah, ini merupakan satu tugas yang penting sekarang ini. Bukan lagi kita jadikan dia sebagai perkara sampingan, ataupun kita buat tak tahu. Bahkan ini sudah menjadi tugas yang sangat penting, ya, untuk kita menentukan, untuk menjelaskan, menonjolkan, ya, sumber asal tasawuf ini sebenarnya datang daripada Islam, datang daripada intipati Al-Quran dan As-Sunnah itu sendiri, ya. Disebabkan, ya, tomahan-tomahan tadi yang mengatakan cuba nak mengasingkan disiplin tasawuf ini daripada agama Islam. Jadi sudah menjadi kewajipan kita, ya, untuk kita memastikan, ya, dan juga kita memberitahu kepada semua, memberitahu kepada masyarakat bahawa tasawuf inilah sebenarnya yang perlu ada pada setiap orang Muslim. Dia bukan lagi pilihan, ya, bukan pilihan, tetapi dia adalah perkara yang mesti dipunyai oleh setiap Muslim. Ini dari segi tasawuf, ya, saya belum menyentuh tentang tarekat, ya, sebab tasawuf ini adalah yang sama artikan dengan Al-Ihsan, ya, Al-Ihsan yang kita tahu semua dalam hadis Jibril, ya, apabila Jibril bertanya mal ihsan, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarak. Saya setiap kali sebut hadis ini, baca hadis ini, tak pernah jemu. Saya tak pernah jemu, ya. Dengar setiap kali dengar tu, saya masih lagi suka, gemar untuk dengar dan tak akan jemu, ya, walaupun dah kita dengar beratus kali, ya, mungkin beribu kali dengar, tapi sebab kita tak dapat nak capai lagi, kita tak dapat nak capai apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, an ta'budallah ka'annaka tarah, kita tak dapat nak capai. Jadi maknanya kerja kita belum selesai. Sebagai seorang Muslim,
sebenarnya dia belum selesai kerja dia, ya, untuk kenapa dia datang di atas muka bumi ini, ya? Kenapa Allah Ta'ala ciptakan dia, ya? Sedangkan kita maklum, kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk mengabdikan diri kepada Allah, ya, untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, untuk beribadat kepadanya. Tetapi kita hidup di atas muka bumi ini mungkin lalai, ya, dengan kehidupan dunia, lalai dengan kerja, lalai dengan berbagai-bagai perkara yang memalingkan kita daripada ibadah, memalingkan kita daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi sebab itu, ya, penting, ya, untuk setiap orang Muslim ini kita sedarkan, ya, kita bagi tahu, maklumkan bahawa tugas sebagai seorang Muslim belum selesai selagi belum mencapai apa yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, anta'budallaha ka'annaka tarah. Walaupun tak capai tak apa, walaupun kita mati dalam keadaan untuk menuju ke arah itu lebih baik, ya. Itulah yang sepatutnya, ya. Maknanya bila kita menumpukan tumpuan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, sepenuhnya, jadi itu sekurang-kurangnya kita sudah membetulkan hala tuju kita, arah hidup kita. Jadi kita kena melihat balik, betul tak hala tuju jalan yang kita lalui, arah hala tuju hidup kita ini betul ataupun tidak, ya? Adakah, ya, betul jalan yang kita tuju ini hendak menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ataupun hanya jadi sampingan sahaja, hanya jadi waktu-waktu tertentu sahaja, bukan sepenuhnya, kita benar-benar bertawajuh menumpukan, ya, pemikiran kita punya perjalanan hidup kita itu untuk menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu adalah dalilnya yang paling besar sekali, ya, dalil yang paling besar sekali. Next. Sebab itu tasawuf yang dipilih definisinya oleh Syekh Dr. Abdul Halim Mahmud, ya. Belum lagi, ini slide yang belum definisi ilmu tasawuf, ya. Definisi yang dipilih oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, ya, bila dia melihat banyaknya definisi tasawuf ni, ya, bahkan dalam kitab Qawaid at-Tasawuf oleh Imam Zarruq Al-Fasi, dia menyebutkan, ya, hampir 2000 definisi ataupun ta'rifan bagi tasawuf ini. Namun kesemuanya itu merujuk kepada satu, iaitu sidqut tawajjuh ilallah, ya, dia punya poin utama dia ialah sidqut tawajjuh ilallah, ya, penumpuan fokus yang benar-benar, ya, dia tertumpu kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itulah tasawuf, ya. Manakala yang dipilih itu dari segi matlamat utama, tapi dari segi definisi yang dipilih oleh Syekh Abdul Halim Mahmud, dia kata tasawuf safa'un wa musyahadah. Tasawuf itu adalah safa, suci, dan musyahadah, ya, penyaksian, ya, melihat Allah seolah-olah melihat Allah Subhanahu Wa Ta'ala, ya, ka'annaka tarah, seolah-olah kamu melihatnya, ka'annaka tarah. Jadi dia bukan ru'yah, dia bukan ru'yatullah nanti di alam akhirat, ya, ru'yatullah di alam akhirat, tapi di dunia musyahadah, ka'annaka tarah, seolah-olah melihat itu. Dia belum sampai ke makam ru'yah, belum, itu semua itu nanti di alam akhirat, ya. Tapi yang di dunia musyahadah, disebut istilahnya musyahadah, ya, menyaksikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan mata hati. Jadi berdasarkan definisi ini, menunjukkan bahawa tasawuf itu sangat berkait rapat, ya, dengan apa yang disebutkan dengan al-ihsan tadi, maqam al-ihsan, yang kita menyembah Allah seolah-olah kita melihatnya, dan jika kita tidak dapat melihatnya,
fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah Ta'ala itu sentiasa melihatmu, sentiasa memerhatikan gerak-gerimu. Maka kita perlu ada muraqabah, kita perlu sedar bahawa kita sentiasa diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka kita betulkan hala tuju hidup kita, arah ke mana hidup kita ni yang sebenarnya. Jadi ini dari segi pengertian tasawuf, yang mana dalam pengertian itu dia ada wasilah, sofa itu adalah wasilah, dan juga ada musyahadah, itu ghayah, ada tujuan dia. Jadi ada wasilah dan juga ada ghayah dalam definisi yang disebut oleh Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud ini, Syekhul Azhar, Al-Imamul Akbar fil Azhar, yang mana definisi ini diambil daripada Imam Abu Bakar Al-Kattani yang wafat tahun 302 Hijrah. Next. Kemudian tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, sumber ambilan tasawuf ini jelas adalah daripada Al-Quran dan juga As-Sunnah, yang mana nanti akan saya huraikan dengan lebih lanjut jika berkesempatan masanya. Namun ada disebut oleh Imam Ibnu Ajibah Al-Hasani rahimahullah ta'ala, dia kata selain daripada Alkitab wa Sunnah itu dia ada wa ilhamati as-salihin wa futuhatil arifin, ilham orang-orang salih dan juga futuhat orang-orang arifin. Jadi jangan keliru, bukan maksud bila dia kata sumber ambilannya itu daripada ilham itu, maka macam kalau macam tu bolehlah kita guna ilham aja untuk beramal ibadah. Bukan begitu. Bukan begitu maksudnya. Maksudnya ialah ilham yang dimaksudkan ini ialah ilham orang-orang soleh, orang-orang arifin, yang mana setelah mereka melalui proses sofa dan musyahadah tadi, yang telah melalui proses sofa dan musyahadah. Jadi golongan itu solihin dan arifin yang kita ambil pandangan mereka. Bukannya kita ini yang boleh suka-suka hati guna ilham, kan? Dan ini pun hanya dalam proses untuk kita menyucikan diri, dalam proses sofa untuk menuju kepada musyahadah tadi sahaja. Bukan ilham ini untuk bidang fiqh, dalam bidang tauhid, semua nak guna, bukan. Ini hanya dalam proses untuk sofa menuju kepada musyahadah sahaja. Jadi dia berkait rapat, dia bukannya kalau macam tu ilham ni boleh digunakan sesuka hati, bukan. Dia hanya berkait dengan ini, proses untuk kita menyucikan jiwa dalam menuju Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan untuk menyucikan jiwa nanti, dia bukannya ada banyak perkara, tak. Dia ada perkara tertentu yang kita kena tahu bahawa ini ialah perkara-perkara yang boleh kita amalkan, kita laksanakan untuk kita menyucikan jiwa. Jadi kegunaan ilham orang-orang soleh dan futuhat orang arifin tadi itu ialah dalam proses ini, bukannya dalam semua bidang agama, dalam bab abwab ad-din, bab-bab agama semua masuk ilham, kan? Itu tuan-tuan yang dirahmati Allah. Dan dia bukan hujah, ilham bukan hujah. Kita akui itu, dia bukan hujah. Kerana ilham ini adalah satu benda yang dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala ke dalam hati orang yang telah suci hatinya, yang mana bila Allah Ta'ala campakkan ilham itu, dia menjadi satu ilmu yang daruri, ilmun daruriyun, yang mana dia tidak boleh nafikan, kerana tidak bercanggah dengan Al-Quran dan Sunnah, sehingga dia tak boleh nafikan ilham tersebut. Maka dia menjadi perkara yang tidak boleh tidak dia terima, dan dia datang daripada Allah
Subhanahu wa taala, limpahan daripada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang yang menerima ilham itu sudah tentulah ya, sesuai, layak untuk dia mengamalkannya, walaupun dia tidak menjadi hujah kepada orang lain. Jadi terpulang kepada orang lain untuk ikut, untuk amalkan ataupun tidak ya. Jadi kita akui dia bukan hujah ya. Maksud sumber ambilan ini bukannya untuk berhujah ya. Ini bukan untuk berhujah, maksudnya ialah untuk beramal ibadah ya. Next, dalam membincangkan disiplin tasawuf ini, ulama-ulama telah menyusun ya, kitab-kitab yang menjadi dalil dalam disiplin tasawuf. Next, ini adalah yang saya senaraikan ya, kitab-kitab yang boleh kita sebutkan sebagai kitab dalil. Kalau dalam fiqh dia ada kitab fiqh, dia ada kitab dalil dalam fiqh ya, maknanya kalau kitab fiqh semata-mata tu dia tak ada dalil ataupun dimasukkan dalil sedikit, tapi ada yang kitab yang lebih tebal lagi dia masukkan dalil-dalil ya. Begitu juga dalam bidang-bidang yang lain ya. Begitu juga dalam ilmu tasawuf ni juga sebenarnya ada kitab dalil yang antaranya ya, saya senaraikan di situ kitab Al-Arba'un fit Tasawuf oleh Imam Abu Abdurrahman As-Sulami ya, kitab Al-Arba'in oleh Al-Hafiz Abu Nu'aim Al-Asbahani. Cuma masalah ulama-ulama yang menyusun kitab-kitab yang mengandungi daya dalil bagi amalan-amalan tasawuf ini, mereka mempunyai sedikit kekurangan dari aspek disiplin ilmu hadis. Tetapi walaupun kekurangan mereka itu bukan bermakna ilmu tasawuf ini dibina atas dalil-dalil yang dhaif ataupun hadis-hadis palsu seperti yang dituduhkan oleh sesetengah orang ya, bukan. Kerana dalil tasawuf tadi dia sebenarnya tidak memerlukan pun kepada dalil-dalil yang palsu, yang mungkar ya, yang sangat dhaif. Sebenarnya tak perlu pun ya, seperti mana kitab Ihya Ulumuddin ya, apabila dibuang oleh Syekh, saya sebutkan ya, di situ oleh Al-Allamah Syamsuddin Al-Ajluni Al-Bilali, bila dia meringkaskan kitab Ihya Ulumuddin ya, dia buang hadis-hadis yang dhaif ya, yang dhaif jiddan dan sebagainya. Maka yang tinggal hanya hadis-hadis yang sahih dan hasan sahaja. Maka bila hanya sahih dan hasan, itulah sebenarnya tak lari pun dan tidak mengurangkan sedikit pun daripada intipati kitab Ihya Ulumuddin ya. Kitab Ihya Ulumuddin oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala ini, dia banyak memuatkan dalil Al-Quran, dalil hadis. Cuma yang saya sebutkan tadi, kekurangan ulama-ulama yang menyusun kitab tasawuf ini ialah dari aspek seni ataupun disiplin ilmu hadis itu, dan kekurangan sedikit itu yang akhirnya ya, menjadi bahan kritikan ya, oleh pihak yang cuba ya, untuk mentohmah ilmu tasawuf ini ya. Padahal bila kita buang tak guna, tak jatuh pun, tak rosak pun, tak goyah pun ilmu tasawuf itu ya. Ini sebahagian senarai kitab-kitab yang saya nyatakan, yang memang kita tak nafikan mengandungi hadis-hadis yang tidak ada asalnya, yang mungkin hadis yang dinilai palsu oleh ulama hadis, para muhaddisin, kita tidak nafikan. Tetapi kalau kita buang, tak ada masalah ya, tak ada masalah. Baik, next, seterusnya next. Jadi ini adalah yang saya cuba nak sebutkan secara ringkas sahaja berkaitan tentang dalil amalan tasawuf, dan tarekat ini bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah. Jadi tasawuf ini sebenarnya dia adalah satu proses yang memerlukan kepada seorang guru dan juga murid ya. Dia tidak boleh muncul proses sofa dan musyahadah ini dengan sendirinya
kecuali kalau Allah Ta'ala kehendakilah. Tapi secara sunnatullahnya itu dia mesti melalui proses murid dan guru. Jadi itulah sebenarnya amalan tasawuf dan tarekat. Di antara rukun yang utama mesti ada asy-syaikh, kemudian mesti ada al-murid, ataupun dua-dua tu diletakkan dalam satu rukun, as-suhbah. As-suhbah, perdampingan, mulazamah antara syekh dengan murid. Ini rukun yang sangat penting dalam tasawuf. Dan satu lagi rukun dalam tasawuf ialah zikir. Zikir. Kalau Syekh Dr. Ali Jum'ah hafizahullah, dia menambah satu lagi, al-fikr. Al-fikr, tafakkur, ya. Kita menggunakan fikiran, akal fikiran kita bertafakkur, mentadabbur, ya, akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu sebenarnya pun termasuk zikir juga. Bila kita lihat secara umum, ianya al-fikr ataupun tafakkur itu juga sebenarnya sebahagian daripada zikir. Jadi amalan tasawuf dan tarekat ini dia berpusat pada as-suhbah, pendampingan antara syekh dengan murid tadi, dan juga zikir. Zikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan zikir ini boleh didefinisikan secara luas, ya, bukan semata-mata kita mengucap la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, tapi juga termasuk juga dalam mengingat Allah ialah kita berselawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita beristighfar, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, kita membaca Al-Quran, dan itu adalah antara zikir yang paling utama. Kita membaca kitab-kitab hadis, kalau mengikut Al-Hafiz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, yang termasuk zikrullah ini ialah kita membaca kitab-kitab hadis, kita menyibukkan diri dengan ilmu syara', ilmu syar'i, ilmu-ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah, untuk kita mengenal agama ini dengan lebih dalam. Itu juga termasuk zikrullah, zikir, ya. Jadi zikir itu sebenarnya luas, termasuk kita bertafakur, ya, melihat, merenungkan, mentadabbur kebesaran Allah Subhanahu wa taala dan sebagainya. Jadi itu semuanya termasuk, ya, dalam definisi zikir dalam erti kata yang luas. Amalan tasawuf dan tarekat ini jelas dalilnya. Untuk suhbah tadi banyak, begitu juga dalil untuk zikir ini banyak dalilnya, ya. Cuma untuk lebih detail, maka saya bawakan, ya, di antara dalil pentingnya syekh dengan murid, ya, dengan orang yang dididiknya, yang menjadi, ya, anak buahnya ataupun penuntut ilmu ataupun pelajar, ya, ataupun dalam tasawuf memang disebut murid, ya. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, ya, laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Maknanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sendiri sebagai guru yang mendidik, mengajar, mentarbiyah, ya, sahabat-sahabatnya. Ini adalah perkara yang perlu dipertahankan, dikembangkan dan diteruskan, dan jangan sampai, ya, tidak ada proses ini, ya, di dalam kalangan umat Islam. Tidak ada proses guru dengan murid ini, jangan sampai tidak ada, kerana inilah asalnya, ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, ya, dia membacakan, yatlu alaihim ayati, membacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala kepada para sahabat, yang menyucikan diri mereka, ya, mengajarkan mereka Alkitab, As-Sunnah. Jadi ini adalah tugas
antara seorang guru dan juga seorang murid, antara syekh dan juga murid. Dan banyaklah maknanya dalam sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sangat jelas bahkan di dalam kisah Nabi Musa bersama Nabi Khidir alaihi wassalam, apabila Nabi Musa ditanya, ada tak orang yang lebih alim daripadamu di atas muka bumi ini? Nabi Musa kata tak ada. Nabi Musa kata tak ada. Maka Allah Ta'ala wahyukan bahawa ada seorang hamba-Ku yang mempunyai ilmu yang aku berikan khusus kepadanya, maka engkau carilah dia, jumpalah dia, berguru dengan dia. Maknanya ada lagi ilmu yang tidak diketahui oleh Musa alaihissalam. Lalu Nabi Musa pun mengembara, mencari Nabi Khidir alaihissalam. Maknanya nak menuntut ilmu tersebut. Dalam surah Al-Kahfi semua kita maklum. Qala lahu Musa hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'ullimta rusyda. Maknanya ada lagi ilmu yang tidak diketahui oleh Musa alaihissalam. Jadi ini proses antara murid, antara guru dengan murid itu berlaku bukan sahaja dalam sirah Nabi kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi juga dalam kisah-kisah nabi-nabi yang sebelumnya. Dan banyak lagi dalil-dalil yang boleh kita gunakan bahawa inilah proses dalam tasawuf, seperti mana ayat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Allah Ta'ala perintahkan kita ini supaya bersama dengan orang-orang yang benar, orang-orang sadiqin. Dan sudah tentulah antara orang-orang sadiqin ini adalah masyayikh, asatizah, guru-guru yang lebih dahulu makan garam daripada kita, yang lebih tahu ilmu, belajar berbagai-bagai ilmu pengetahuan berbanding daripada kita. Jadi itulah orang yang kita kena bersama dengan mereka. Kunu ma'as sadiqin. Firman Allah yang lain, wattabi' sabila man anaba ilai. Ikutlah jalan orang yang kembali kepadaku. Jangan ikut jalan orang yang suka dengan dunia, sibuk dengan dia punya bisnes dan sebagainya. Tapi Allah Ta'ala perintah ikut orang yang kembali kepadaku. Dan inilah yang menjadi ajaran dan fahaman dalam ilmu tasawuf. Selain daripada para sahabat radhiyallahu taala anhum, secara umumnya ada di kalangan mereka ini yang golongan khusus, golongan khusus yang disebut sebagai ahlus sufah. Next, yang disebut sebagai ahlus sufah atau ashabus sufah, yang mana mereka ini sentiasa mulazamah, berdamping, bersuhbah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ingin saya petik kata-kata daripada Al-Imam Al-Hakim, sebab beliau rakamkan kata-kata beliau ini dalam kitab hadis, iaitu kitab Al-Mustadrak, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Bila dia membawakan hadis tentang ashabus sufah ini, bila dia bawa hadis tentang ashabus sufah ini, maka dia kata, aku telah perhatikan tentang hadis-hadis yang berkaitan dengan ahlus sufah, maka aku dapati mereka itu adalah daripada kalangan akabirus sahabah, sahabat-sahabat besar radhiyallahu taala anhum. Dari segi sifat warak mereka, sifat tawakal mereka, dan juga mulazamahnya mereka ini dalam berkhidmat, mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Taala telah memilih untuk mereka itu sebagaimana Allah Ta'ala pilih untuk nabinya, dari segi sifat fakir mereka, miskin mereka, dan juga
tadarruk mereka dalam mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga dalam meninggalkan dunia. Ini Ahlus Suffah, sifat-sifat Ahlus Suffah, yang mana juga inilah sifat-sifat yang ada pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan mereka inilah Ahlus Suffah, inilah wahumut taifah al-muntamiyah ilaihim as-sufiyah. Jadi Imam Al-Hakim An-Naisaburi dia kata, bila aku perhatikan maka aku lihat Ahlus Suffah inilah yang sebenarnya yang ahli sufi menisbahkan diri kepada mereka, kurun demi kurun, zaman demi zaman. Faman jara ala sunnatihim, maka sesiapa sahaja yang mengikut sunnah mereka, sunnah Ahlus Suffah ini, dan juga mengikut sifat sabar mereka dalam meninggalkan dunia, dan juga rasa senang mereka dengan rasa fakir, dengan kefakiran dan kemiskinan, tidak jadi masalah, seronok mereka dalam keadaan fakir dan miskin, dan juga tidak mahu meminta-minta kepada sesiapa. Maka kalau ada sifat-sifat ini, maka orang seperti inilah, golongan seperti inilah, mereka ini sebenarnya meneladani, mencontohi golongan Ahlus Suffah, yang sentiasa bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Ahlus Suffah ini, yang mana antara ciri-ciri mereka ini yang telah saya sebutkan ini, inilah yang kita nak dapatkan, yang kita nak hasilkan dan terapkan dalam diri kita, dalam kehidupan kita. Kita nak mencontohi mereka, walaupun mungkin kita tak dapat nak contohi 100%, kurang-kurangnya 90%. Tak dapat 90%, kurang-kurangnya 70%, sekurang-kurangnya 50%. Maknanya semampu mungkin yang kita cuba untuk kita mencontohi mereka ini, sebagai role model. Itu walaupun kita mati sekalipun, dalam usaha kita itu kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, slide saya ni panjang banyak, tapi mungkin tak sempat saya nak sebutkan semua, cuma bila diminta untuk jelaskan dalil Al-Quran dan Sunnah berkenaan dengan amalan tasawuf dan tarikat ini, jelas. Kita lihat tasawuf tu apa rukunnya, apa yang menjadikan perkara itu disebut tasawuf. Maka bila kita melihat ianya adalah suhbah antara syekh dengan murid, ini banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Bila disebut apa amalannya ialah zikir, ini banyak dalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Dan zikir itu ada, saya sertakan mungkin kalau dapat diedarkan saya punya slide ini, bahawa zikir itu tidak semestinya yang makthur. Maknanya dalam kita nak mengingat Allah Ta'ala itu, dalam nak munajat kepada Allah, nak mendampingkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak semestinya yang makthur. Yang tidak makthur pun tidak ada masalah, asalkan tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Dia punya sempadan dia, ukuran dia tidak bertentangan dengan Al-Quran dan Sunnah. Seperti mana yang kita tengok selawat-selawat, yang mana ini selawat ini daripada syekh fulan, kalau apa ni yang tak suka ni kata ini bid'ah, yang tidak diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal Nabi mengajarkan selawat Ibrahimiyah itu pun kerana diminta oleh sahabatnya, bagaimana nak berselawat kepadamu ya Rasulullah. Jadi Nabi mengajarkan selawat Ibrahimiyah. Bukan bermakna tak boleh guna selawat-selawat yang lain, bukan itu maksudnya. Nabi pun tak kata selawat ini je, Ibrahimiyah ni je, yang mesti dibaca, tak boleh yang lain tak boleh. Bukan begitu. Bahkan Nabi hanya mengajarkan kepada sahabatnya, dan apa yang diajar oleh Nabi pastilah yang lebih afdal, yang lebih utama. Itu kita akui dan tidak nafikan. Kita nafikan. Cuma kita bukan semata-mata yang maksur sahaja, tapi yang tidak maksur pun, tetapi masih lagi dalam lingkungan syarak, tidak bercanggah dengan syarak, maka tidak ada masalah. Dan ini dihuraikan dengan panjang lebar oleh ulama-ulama usul
ya, dan tuan-tuan boleh lihat dan baca dalam kitab-kitab yang ditulis oleh para asatizah dan para ulama. Jadi itu sahaja yang mungkin dapat saya kongsikan, serba sedikit sebarang kelemahan daripada diri saya sendiri, dan yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Moga ada manfaatnya, dan saya sudahi dengan aku qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.